Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali dalam 2030 bersama-sama saya, Dr. Jeniri Amir. Di tengah-tengah negara ataupun negeri memacu ke hadapan untuk muncul menjadi negara dan negeri maju, kita tidak dapat mengelak daripada terjebak dalam pelbagai masalah dan isu sosial, termasuk isu gelandangan, remaja hamil dan isu-isu lain. Jadi untuk perkatakan isu ini, saya tampilkan tetamu saya pada minggu ini, iaitu YB Datuk Seri Fatimah Abdullah. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi hadir dalam 2030. Terima kasih atas jemputan kepada saya. Mengikut apa yang saya ikuti daripada media dan pelbagai platform lain, Datuk Seri kelihatan begitu aktif turun ke bawah untuk menyantuni golongan gelandangan ini. Apa yang sebenarnya menggerakkan Datuk Seri untuk turun ke bawah? Saya mengambil pendekatan untuk turun ke padang. Sebab dengan cara itu kita akan lebih memahami dan mengetahui tentang isu-isu yang hendak kita tangani. Kita tidak hanya berdasar pada laporan-laporan tanpa sendiri turun ke padang. So itu pendekatan yang saya buat. Alhamdulillah dengan cara turun padang begitu dan bukan saja di satu tempat tetapi di beberapa bahagian. Kemana Datuk Seri dah pergi setakat ini? Kuching sudah, Sibu, Miri, Bintulu. Ini tempat-tempat di mana kalau kita lihat dari segi statistik gelandangan bilangannya besar, signifikan. Maka dengan itu saya mengambil pendekatan bahawa saya sendiri perlu lihat bagaimana keadaan gelandangan di tempat-tempat tersebut. Dan alhamdulillah kita dapat membuat perbandingan dan juga mendapat lebih fahaman tentang isu yang gelandangan di sesuatu tempat tersebut. Dan dengan itu pendekatan yang kita ambil untuk mengatasi ataupun menangani isu gelandangan ini lebih tepat sebab kita sendiri telah melihat dan telah berjumpa dengan gelandangan itu sendiri. Ini cara terbaik, turun ke bawah, dengar sendiri degup jantung golongan gelandangan ini untuk merumuskan dasar yang lebih tepat. Jadi apa yang Datuk Seri temui apabila berdampingan dengan golongan ini? Satu daripada perkara yang ingin saya lihat dan ingin saya ketahui bila saya turun padang dan menyantuni gelandangan ini ialah untuk melihat keadaan mereka, di mana mereka tidur sebenarnya. Kemudian kenapa mereka menjadi gelandangan dan bagaimana kita boleh atasi masalah ini. Jadi tiga perkara yang selalunya berkisar di dalam minda saya bila turun ke padang. Jadi turun ke padang untuk melihat jawapan kepada tiga soalan tersebut. Dan setelah beberapa tahun kita dapat lihat dan faham bahawa isu gelandangan ini sebenarnya isu yang kompleks dan ianya boleh berubah-ubah. Dari segi statistiknya boleh berubah, orangnya boleh berubah. Cara tangani juga cara harus tangani di berbeza. sesuatu tempat itu harus berbeza. Tapi secara umumnya kita melihat bahawa gelandangan ini menimbulkan kegusaran kepada orang ramai sebab nombor satu, mereka ini tidur di kaki lima. Jadi sebuah masyarakat yang prihatin tentu sekali tidak mahu melihat keadaan ini berterusan dan begitu juga dengan kerajaan, tentu sekali kita tidak mahu dilihat sebagai sebuah kerajaan yang tidak prihatin terhadap isu gelandangan. Walaupun bilangan mereka kalau dibanding gelandangan di negeri Sarawak dibanding dengan Semenanjung adalah lebih kecil. Jumlah keseluruhannya? Jumlahnya adalah kecil kalau kita bandingkan dengan dengan Semenanjung. Dan dari segi individu-individu itu juga berlainan. Senario di Kuala Lumpur contohnya berbeza. Jadi untuk gelandangan di negeri Sarawak kita dapati bahawa kita perlu bantu dan bagaimana kita membantu mereka, kita menyelamatkan mereka melalui operasi bersepadu. Yang bersepadu itu maksudnya apa? Apa agensi lain terbabit? Jadi daripada pengalaman yang telah kita perolehi,
kita memerlukan satu pasukan yang terdiri daripada beberapa agensi yang boleh menangani setiap isu yang dihadapi oleh gelandangan tersebut. Local authority, sebab satu daripada isunya adalah rumah. Kemudian dari segi isu dadah, kemudian dari segi kekeluargaan, ini antara sebab faktor kemiskinan juga. Jadi faktor-faktor ini ada juga yang tiada dokumen. Bila kita tanya mana dokumen pengenalan diri, sudah hilang. Dan satu lagi ialah ada di antara mereka adalah OKU mental. Dan jadi inilah yang dari segi profil gelandangan, maka di bawah Majlis Pembangunan Sosial sebagai badan yang mengkoordinasikan operasi bersepadu ini yang melibatkan Jabatan Kebajikan, sebab ada yang kalau berumur 60 ke atas, warga emas, maka kita, kalau tidak ada tempat tinggal, tidak ada keluarga misalnya, jadi kita akan tempatkan mereka di Rumah Sri Kenangan. Jadi JKM perlu bantu di situ. Yang tiada dokumen pengenalan diri, JPN, Jabatan Pendaftaran akan bantu. Kemudian dari segi dadah, ada di antara mereka terlibat dalam penyalahgunaan dadah dan substance. Maka kita akan minta pihak AADK ataupun untuk kes OKU mental misalnya, kita perlu pihak Jabatan Kesihatan bersama kita. Jadi dengan sebab itu, operasi kita perlu bersepadu sifatnya, supaya isu yang dihadapi oleh gelandangan tersebut boleh diatasi, diambil tindakan segera pada selepas operasi itu. Jadi itu penting, operasi menyelamat gelandangan. Kemudian nombor 2, apa yang kita usahakan juga ialah mengambil profil. Jadi kita mahu wujudkan satu directory supaya kita tahu siapa gelandangan kita ini, di mana mereka berada, umur mereka, ada ahli keluarga atau tidak, dan punca menjadi gelandangan. Dan alhamdulillah masa COVID-19 ini, daripada profil tersebut mudah bagi kita untuk mencari gelandangan untuk didaftar untuk suntikan. Sebabnya mudah didaftarkan? Kita sudah daftar dalam profil. Bila kita jalankan operasi menyelamat gelandangan, kita terus ambil maklumat gelandangan itu dan kita masuk dalam satu profil gelandangan tersebut. Dan profil inilah yang telah membantu kami dalam hasrat untuk memastikan mereka tidak terlepas daripada menerima vaksinasi untuk COVID-19 ini. Sebab kita juga merasakan bahawa mereka juga perlu diberi suntikan ataupun vaksinasi. Dan kalau siang hari sukar untuk kita mencari gelandangan ini. Tapi jadi justru malam. Malam. Operasi kita biasanya lepas isyak. Kalau awal sangat mereka belum balik ke sarang masing-masing atau ke tempat tidur masing-masing. Jadi perlu malam hari dan lewat sedikit. Baik, Datuk Seri, kita berhenti rehat seketika dan jumpa lagi selepas ini. Datuk Seri, tadi Datuk Seri ada kongsikan pengalaman turun ke bawah, bagaimana Datuk Seri melihat keadaan mereka ini. Ketika turun ke bawah itu, berdampingan dengan mereka ini, apa yang menyentuh perasaan Datuk Seri? Nombor 1 ialah dari segi tempat mereka tidur itu. Atas semen, beralaskan surat khabar atau cardboard, kemudian bantalnya menggunakan beg baju mereka. Ada yang berselimut, ada yang tidak berselimut, dan terdedah kepada keadaan hujan, nyamuk, dan juga ada di antara mereka pernah barang dan dompet mereka dicuri. Jadi ada risiko terhadap keselamatan mereka ini. Jadi dengan sebab itu, kita dalam operasi menyelamatkan gelandangan, kita pujuk mereka
untuk ikut kita. Ada yang berat nak ikut Oh nasihat ya. ataupun pujukan itu. Apa Oh sebab ya. ya? Pernah satu kes di Sibu di Sibu bila kita pujuk, dia kata tidak. Dulu Tidak mau. Dia kata dulu apabila kita ada sekejap aja ikut kita, tapi lama saya ditahan. Dingkah Jadi nyasik mau lagi. Nyasik mau lagi sebabnya dingkah di desa bina diri. Ya. Ini khas untuk memulihkan pengemis. Sik mau. Jadi kita minta pihak rela untuk menguatkuasa pihak polis juga akhirnya Juga ganas. Oh, ganas. Jadi kita biarkan. Daripada situ kita tahu bahawa mereka tidak tanya siapa, ada hal saya tu. Sinilah kita nak mandi, nak apa. Senang. Belah nun ada tandas. Tidak ada mengenakan bayaran pada saya. Tidak nanggap saya sih. Kira-kira nak hidup bebas di situ lah. Bebas. Kebebasan itu adalah satu perkara yang sangat dekat di hati mereka. Jadi itu sebabnya mereka yang Datuk Seri sebut ni siapa gelandang, mereka ini sebenarnya? Gelandangan. Siapa mereka ini sebenarnya? Gelandangan. Ya, saya faham. Okey. Siapa Jadi mereka ini? Golongan mana? Adakah golongan yang dah hilang pekerjaan dan sebagainya? Jadi gelandangan ini terdiri daripada mereka menjadi gelandangan disebabkan berbagai sebab. Berbagai sebab. Nombor satu tadi dikatakan antara sebabnya adalah hilang pekerjaan. Terutama waktu COVID ini, ada yang misalnya merantau ke Bintulu, ke Miri untuk pekerjaan dan disebabkan COVID ini hilang pekerjaan. Dan mereka menjadi gelandangan. Tak ada saudara mara di tempat tersebut. Itu antara salah satu daripada sebabnya. Kemudian selain daripada itu, masalah keluarga. Masalah dengan keluarga. Apa yang masalah itu sebenarnya? Masalah dengan keluarga, ada pertelingkahan dengan keluarga, mungkin disebabkan ketidaksefahaman. Jadi dengan sebab itu ada perasaan tersentuh. Jadi tidak mau nyusah, tidak mau berterusan. Suatu menyedihkan. Satu daripadanya, in fact sebab utama ialah memang ada masalah dengan keluarga. Jadi dengan itu mereka suka di luar, tidak membebankan orang lain dan mereka juga bebas. Dia kata kalau nak mandi ada tempat mandi misalnya di tandas, kalau nak makan ada tempat makan. Dia tidak minta sedekah, dia kata saya pergi tempat makan ada orang bayar bila nampak saya makan. Jadi maknanya tempat tidur kita kata di sini sejuk kalau kita bawa tidur di Anjong Singgah. Ini kemudahan yang kita sediakan. Kemudian dia kata siapa tu? Saya ada hal dengan saya tu, Jadi semuanya tidak ada masalah. Tapi balik kepada sebab tadi hilang pekerjaan, dari segi masalah keluarga OKU mental juga satu. Dan oleh kerana mereka ni OKU mental mungkin juga menimbulkan satu ketegangan dalam keluarga tersebut. Jadi akhirnya mereka ini jadi menyisihkan diri. OKU mental. Dan OKU mental ini yang paling sukar untuk ditangani dan yang menimbulkan banyak kegusaran kepada ahli masyarakat. So OKU mental, kemiskinan itu betul. Juga adalah salah satu daripada penyebabnya. Tidak dapat tak ada pekerjaan, tiada pendapatan, tiada rumah untuk dijadikan tempat tinggal dan sebagainya. Jadi ini antara puncanya. Kalau kita biarkan fenomena ataupun masalah ini di situ, apa agak-agaknya kesan yang akan timbul dalam masyarakat atau negeri kita ini? Nombor satu ialah ianya sedikit sebanyak menggugatkan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial sebab menimbulkan kegusaran. Kegusaran terutama kalau OKU mental. Kemudian gelandangan kalau mereka lalu lalang misalnya juga menimbulkan kegusaran kalau mereka pergi ke tempat kedai makan ke misalnya. Jadi kesejahteraan sosial dalam masyarakat kita akan terjejas. Dan kami di kementerian merasakan bahawa adalah menjadi tanggungjawab kita
untuk menangani isu ini dan juga sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab dan prihatin dalam in our quest to become a developed nation, untuk menjadi sebuah negeri yang maju. Bukan saja dari segi ekonominya, dari segi infrastrukturnya, tapi kita juga perlu lihat bahawa kemajuan dari aspek sosial juga perlu kita capai. Barulah seimbang. Maksudnya jangan ada golongan yang terpinggir, terbiar, marginalized dan tidak diberi perhatian yang sewajarnya. Justru, YB Datuk Seri, apa peranan keluarga itu sendiri? Kerana keluarga itu sendiri saya fikir mainkan peranan cukup penting. Betul. Jadi dalam operasi menyelamat gelandangan, ada di antara mereka memang kita kenal. Oh, yang ini dulu memang ada masalah dengan keluarga. Kita cuba juga panggil keluarga dan ada di antara ahli keluarga anak mereka bawa balik ya ke rumah. Tapi kita dapati lepas itu nanti dalam operasi seterusnya, orang sama lagi. Jadi maknanya keadaan itu tidak kekal. Mungkin dari segi bila timbul saja masalah, jadi perasaan sensitif itu, okey, jadi keluar daripada rumah. Ini kadang-kadang kita tidak boleh salahkan keluarga. Kadang-kadang individu itu sendiri, dia ada sasiahnya sendiri. Ada harga dirinya. Ada kemahuannya sendiri. Ya, harga diri itu penting. Semua manusia, termasuk gelandangan ini, ada harga diri. Baik, Datuk Seri, semakin menarik pembincangannya. Kita berhenti rehat untuk kita dan jumpa lagi selepas rehat. Anda sedang mengikuti 2030. Tetamu saya kali ini ialah Datuk Seri Fatimah Abdullah. Kita sedang bincangkan soal ataupun isu gelandangan di Sarawak, dan ini isu yang harus ditangani dengan efektif supaya ia tidak menjadi bara. Datuk Seri, tadi Datuk Seri bercakap tentang pelbagai perkara tentang gelandangan, apa yang telah Datuk Seri lakukan. Jadi kita tak boleh biarkan masalah ini di situ saja. Apa langkah konkret atau pragmatik yang diambil oleh pihak kerajaan, khususnya Datuk Seri sendiri, untuk tangani isu gelandangan ini? Okey, kita memerlukan satu tempat. Setelah kita menyantuni gelandangan ini, kita merasakan bahawa kita perlu ada satu tempat transit untuk gelandangan ini, iaitu tempat di mana mereka boleh tidur pada malam hari, tempat di mana mereka boleh membersihkan diri, kemudian makan, ya, at least sebelum mereka tidur. So, supaya mereka tidak tidur dengan perut lapar. Jadi dan siang hari mereka boleh pergi ke mana mereka suka. Bebas, Mereka bebas, sebab daripada pengalaman kita menangani isu gelandangan ini, kita sudah tahu bahawa mereka sangat menghargai kebebasan. Mereka tidak peduli keadaan atau tempat mereka tidur, ya, asalkan mereka bebas. Jadi mereka tidak suka ditempatkan di institusi, ya, macam penjara bagi mereka. Mengawal mereka, betul. Jadi dengan itu, maka kita telah merancang untuk membina tempat transit gelandangan yang lokasinya mesti strategik dan fungsinya ialah membolehkan gelandangan, ya, pergi ke tempat transit itu untuk tidur, kemudian untuk membersihkan diri juga, dan juga selain daripada itu untuk makan. Setakat ini bagaimana sambutan golongan ini di Sibu khususnya? Sekarang ini waktu COVID, ya, kita hanya ada tempat sementara saja. Jadi yang dalam proses pembinaan sekarang ini ialah tempat transit gelandangan di Sibu, sebab Sibu adalah bahagian yang pertama yang telah dapat lokasi, ya, yang strategik. Tempat-tempat lain, Kuching misalnya, sukar untuk mencari tempat strategik di mana ia berada di tengah-tengah bandar, jadi senang untuk gelandangan untuk akses. Kita buat tempat transit gelandangan jauh-jauh, nanti susah dia nak akses, jadi tidak menjadi juga. Jadi di Sibu, alhamdulillah, iaitu kita dapat satu bangunan maksak lama, diubah suai.
Dan insya-Allah proses pengubahsuaian bermula pada Januari tahun ini dan akan siap pada bulan Ogos Apa ini. kemudahan agaknya dalam itu? Dalamnya nanti ia akan menyediakan kemudahan iaitu untuk tempat tidur. Ya, kita ubah suai bangunan tu untuk menjadi ada tempat tidur gelandangan lelaki, gelandangan perempuan. Ya, kita asingkan. Tempat mandi. Kemudian selain daripada itu ada ruang macam dewan makan. Ada tak gelandangan yang ada anak, dibawa anak dia? Ada. Pernah kita temui gelandangan dengan keluarga mereka. Ya. Jadi kita juga sediakan satu tempat untuk keluarga. Ada juga. Jadi lelaki, perempuan dan keluarga. Konsepnya mereka boleh tidur, mereka boleh mandi, membersihkan diri dan kita juga sediakan mesin basuh. Mereka boleh cuci pakaian dan sebagainya. Tidur, kemudian sebelum tidur diberi makanan dan siang hari mereka boleh pergilah berurusan ke tempat masing-masing. Ada yang memang ada pekerjaan. Ya. Okey, selain daripada itu kita juga sediakan satu tempat konsultasi di mana mereka boleh dapat misalnya pemeriksaan kesihatan, pemeriksaan kesihatan, juga counselling. Sebab ini penting. Sebahagian daripada pendekatan yang kita guna ialah counselling. Ya. Jadi kita juga ada tempat di mana untuk di Sibu ni, TTG di Sibu ini ada tempat iaitu untuk menjadi food bank. Di mana nanti ianya akan menempatkan iaitu barang-barang yang disumbangkan oleh NGO atau private entity, beras ke gula ke misalnya, supaya siapa-siapa yang miskin ada petugas di situ, tukang masak dan sebagainya. Kita tidak akan sediakan tukang masak. Kita sediakan packed food. Okey. Dan yang akan mengendalikan, mengurus tadbir tempat ini adalah NGO. Ya. Jadi kerajaan bantu dari segi kos operasi, tetapi NGO yang menjalankan operasinya. Dan satu lagi perkara ialah kita juga insya-Allah sediakan iaitu tempat di mana mereka boleh bekerja. Jadi kita cadangkan di bawah TTG ini, Sibu ada tempat iaitu car wash, supaya gelandangan ini juga boleh mendapat pekerjaan di situ. Dan kita juga akan ambil daripada kalangan gelandangan untuk membersihkan tempat TTG ini. Jadi itu konsepnya. Tempat tidur, makan malam, membersih diri, kaunseling, kemudian konsultasi dengan doktor, kemudian pekerjaan, dan juga food bank. Untuk bahan-bahan kering, makanan kering dan juga makanan yang packed food. Ya. Dari segi kemahiran bagaimana itu sih? Kemahiran yang kita ada 3 jenis kemahiran yang kita beri tumpuan, training. Satu tadi ialah dari segi car washing. Ya. Nombor 2 ialah cobbling, cobbler ini repair kasut, repair kasut. Ya. Dan satu lagi saya dah lupa, ada 3 sebenarnya. Ya. Latihan yang tapi kita akan mula dengan satu dahulu iaitu car wash dahulu. Untuk di Kuching nanti konsepnya berbeza lagi. Ya. Kuching, bagaimana itu perbezaannya? Ianya akan lebih menyeluruh sifatnya, lebih kepada satu one stop center untuk intervensi sosial. Bukan hanya gelandangan tetapi juga kes-kes sosial yang lain. Lokasinya di mana ya? Jadi alhamdulillah kita sekarang ini sudah dapat tawaran sebuah syarikat, it's a private company yang telah menawar tempat mereka untuk dijadikan Borneo, kita panggil Borneo Best Community Social Support Center. Boleh hurai ke sedikit? Ya. Jadi ianya nanti bukan saja akan dijadikan tempat transit gelandangan, tetapi juga ia akan juga menjadi tempat di mana mangsa keganasan rumah tangga contohnya. Mangsa keganasan rumah tangga dapat perlindungan. So bangunan itu ada 3 tingkat. Jadi ada tempat tinggal itu, tempat tinggal sementara untuk gelandangan transit dan juga untuk mangsa keganasan rumah tangga.
Ia juga menawarkan bukan saja tempat transit gelandangan dan tempat perlindungan sementara untuk mangsa keganasan rumah tangga, tetapi ianya juga akan menyediakan tempat itu latihan yang khusus. Ya, berlainan sikit dari Sibu sebab Sibu tempatnya lebih kecil ya. Jadi yang ini akan menyediakan satu tempat latihan untuk tadi yang ataupun mangsa keganasan rumah tangga supaya mereka dapat berdikari. Berdikari, baik. Berdikari. Datuk Seri, kita berhenti rehat dan jumpa lagi selepas ini. Datuk Seri, sebelum kita berhenti rehat tadi, Datuk Seri ada menyentuh tentang sistem sokongan sosial untuk untuk komuniti ini dan khususnya bercakap tentang kucing. Dapat huraikan lebih lanjut? Ini satu projek yang saya rasa pertama ya di Malaysia kalau tidak di rantau ini. Itu sebabnya kita panggil dia Borneo Based Community Social Support Center. Sebab di situ bukan saja ya kemudahan di mana kita dapat beri perlindungan kepada gelandangan, tapi juga kepada iaitu keganasan ya, individu yang telah mengalami keganasan rumah tangga. Ianya juga menjadi satu tempat ya di mana siapa-siapa saja boleh datang bertanya tentang khidmat nasihat, bertanya tentang khidmat nasihat, tentang bantuan yang boleh diberikan di bawah kementerian kita, di bawah jabatan-jabatan di bawah kementerian, kemudian tentang latihan ya. Jadi boleh juga dapat counselling ya. Dan juga selain daripada itu di situ juga kita akan sediakan iaitu tempat latihan. Dan latihan ini dikendalikan oleh orang yang berpengalaman. Ya. Dan produk daripada latihan ini nanti akan dipamerkan dalam galeri. Dan kita juga akan latih mereka iaitu yang kaum wanita tadi dan juga dari sidak gelandangan. Ya. Mereka akan dilatih juga dari segi pemasaran. Ya, pemasaran. Kita yang mempunyai bangunan ini pengalaman luas dalam pemasaran Chantel ya. Mereka ada produk yang telah menembusi peringkat global antarabangsa. Dan selain daripada itu, khidmat yang kita beri juga adalah untuk pusat pertemuan bagi kumpulan belia. Jadi gelandangan, victims of domestic violence, kemudian the poor, selain daripada itu belia. Jadi kita akan sedia apa yang kita panggil sebagai pusat pertemuan, ada kafe di situ yang akan kita beri peluang kepada belia untuk mengoperasikannya. Jadi memberi peluang pekerjaan dan di situ tempat pertemuan supaya mereka boleh berbincang dan diberi kemudahan untuk mereka menjalankan misalnya perbincangan dan juga dalam IT dan sebagainya. Tapi maksud ada yang tersirat di situ. Kita nak beri peluang juga kepada orang muda kita membiasakan diri dengan masalah sosial. Jadi di bangunan itu mereka akan dapat lihat. Mereka faham, mengerti. Yes. Jadi dengan itu kita harap bila mereka faham, mereka akan lebih berhati. Kita selalu kata belia kurang terlibat dalam perkara ini. Tapi kita tidak beri peluang kepada mereka. Jadi ini satu peluang kepada mereka selain daripada memberi pekerjaan tetapi juga untuk memberi pendedahan kepada mereka tentang masalah sosial yang ada di dalam masyarakat kita dan juga memberi peluang kepada mereka untuk menjadi sukarelawan. Ya. Itu yang penting ya. Yes. Jadi Datuk Seri, soal isu atau masalah sosial ini masalah yang dihadapi oleh mana-mana negara. Jadi melangkah ke hadapan sebagai menteri yang diberi tanggungjawab untuk memikul tugas dan tanggungjawab ini, apa polisinya ke hadapan untuk memastikan masyarakat kita betul-betul sejahtera dan dapat menikmati hidup yang berkualiti? Kita mengenal pasti masalah isu dan isu sosial di negeri Sarawak dan kita beri fokus hanya kepada 10 isu sosial ya. Dan apabila kita dah kenal pasti kita isu sosial yang hendak kita tangani. Apa yang 10 itu? Antaranya masalah dadah dan substan. Menangani isu dadah dan substan itu yang teratas. Sebab apa? Sebab kita dapati bahawa
Dari segi bilangannya semakin bertambah saban tahun. Nombor dua, ia melibatkan sekarang ini, kalau dulu ia melibatkan orang yang berumur sedikit, tetapi sekarang ini kita dapati bahawa ia sudah melibatkan iaitu anak-anak pelajar-pelajar sekolah Ini kita. merisaukan. Generasi pelapis kita, dan kita tahu bahawa sekali dah terlibat dalam dadah amat sukar untuk dipulih. Jadi kita perlu buat intervensi awal, advokasi awal. So itu yang pertama. Kemudian keganasan rumah tangga, itu lagi kemiskinan, gelandangan, selain remaja hamil, kemudian masalah tiada dokumen pengenalan diri ataupun stateless children. Ada dua. Satu, tiada dokumen pengenalan diri. Ini untuk anak Sarawak sendiri, pribumi sendiri. Kemudian yang satu, stateless. Kewarganegaraan belum ditentukan. Dan jadi isu seperti ini memang akan menjejaskan dari segi masa depan. Sama seperti Dadah tadi, ia ada kaitan dengan banyak isu lain. Domestic violence misalnya ada juga ada kaitan dengan jenayah misalnya jenayah. Jadi ini juga antara fokus. Jadi isu sosial ini tidak boleh ditangani oleh satu jabatan, satu kementerian. Begitu kompleks. Sebab ia kait-mengait antara satu sama lain, saling mempengaruhi. Mereka tak boleh, masyarakat ataupun negara tak boleh meletakkan di atas bahu Kementerian Datuk Seri saja. Siapa yang agaknya boleh mainkan peranan selain pada kementerian ini? Jadi pendekatan nombor satu di pihak kementerian, pendekatan kita ialah kita bekerjasama dengan rakan strategik yang lain. Kita bekerja sebagai satu pasukan supaya isu yang kompleks ini kita dapat tangani bersama. Kemudian masyarakat itu sendiri juga mempunyai peranan. Ahli komuniti, setempat, pemimpin di peringkat akar umbi juga memainkan. Institusi keluarga itu sendiri. Semuanya bermula daripada keluarga. Jadi dalam pendekatan untuk menangani masalah sosial, kita juga beri perhatian iaitu dari segi perceraian tadi, perkahwinan, itu juga salah satu daripada isu sosial yang perlu kita tangani, dan memantapkan institusi keluarga ini sangat penting. Jadi kalau keluarga itu mantap dari segi landasan kukuh untuk anak-anak kita membesar dalam diri mereka, nilai-nilai murni itu tegap dan kukuh, insya-Allah. Jadi the way forward, kerjasama strategik dengan berbagai jabatan yang lain, kemudian dengan komuniti itu sendiri dan institusi keluarga itu perlu kita mantapkan. Bagaimana segala ini dirumuskan dalam dasar di bawah kementerian, Datuk? Jadi dasar sangat penting. Pertama kita nak pastikan bahawa semua orang memahami bahawa isu sosial itu perlu ditangani secara bersama. Tanggungjawabnya adalah tanggungjawab bersama. Tak boleh menuding jari, tidak. Semua kita mempunyai satu peranan untuk menangani masalah sosial ini. Kemudian dalam dasar kerajaan, kita harus juga beri peruntukan bukan saja untuk pembangunan ekonomi, infrastruktur, tetapi juga untuk program-program, aktiviti, advokasi sosial, iaitu pembangunan. Kerajaan Sarawak ada kepimpinan Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari, apa dia untuk golongan-golongan yang Datuk Seri sebutkan tadi? Okey, nombor satu, kerajaan negeri faham bahawa pembangunan sosial itu penting. Itu adalah langkah pertama. Kerajaan perlu faham bahawa pembangunan sosial dan pembangunan iaitu ekonomi dan infrastruktur itu harus berjalan seiring. Jadi itu penting supaya kita dapat bila tumpuk bila Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dan kepimpinan kerajaan negeri faham bahawa ini penting, maka dengan itu peruntukan boleh diberi sewajarnya. Kemudian dari segi apabila kita menjalankan advokasi sama ada di peringkat jabatan, menangani syudadah di peringkat jabatan juga, kemudian lebih mudah kita laksanakan. So kefahaman itu penting, bahawa isu sosial ini penting, sama penting dengan isu ekonomi, isu pembangunan. Jadi kedua, strategic partnership tadi.
strategic dengan partnership rakan-rakan dengan lain termasuk rakan-rakan. NGO. Ya, kita dah tubuhkan Majlis Pembangunan Sosial, alhamdulillah. Kemudian di bawah satu-satu isu kita ada jawatan kuasa, tadbir urus yang jelas. Ya, jelas apa yang dan dari segi tanggungjawab dan juga KPI kita apa yang kita nak capai, ya. Jadi itu juga penting. Tadbir urus untuk setiap jawatan kuasa bagi menangani setiap isu sosial itu. Menarik sekali Datuk Seri. Isu sosial merupakan satu isu yang sentiasa wujud dan menggelegak dalam satu negara atau negeri yang menuju ke arah satu negeri yang maju dan moden. Walau apapun, sebagai sebuah kerjaan yang prihatin dan bertanggungjawab, isu ini tidak harus dibiarkan. Golongan-golongan terpinggir dalam masyarakat termasuk golongan gelandangan tidak harus selama menjadi golongan pinggiran ataupun golongan yang tidak dipedulikan oleh masyarakat. Jadi amat penting untuk kita semua, khususnya dari segi inisiatif dan dasar kerajaan, untuk tangani isu ini dengan efektif untuk menuju sebagai negeri maju. Hingga itu, sekian saja. Jumpa lagi minggu depan.